Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan ahli kumpulan saya daripada kumpulan 5 akan membincangkan tentang pengaruh dualisme dalam pengalaman pendidikan di Malaysia. Selamat sejahtera kepada semua. Saya P.S. Shop dan saya akan menerangkan tentang konsep dan ideologi dualisme dalam pendidikan di Malaysia. Dualisme adalah gabungan dua perkataan Latin, iaitu dualis atau duo dan ismus atau ism. Jika menurut kamus, yang merujuk kepada teori atau dui penerangan berdasarkan dua prinsip yang berbeza, yang berdasarkan dua perkara yang bertentangan. Oleh itu, dualisme boleh dikatakan adalah keadaan yang menjadi dua dan adalah sistem atau teori yang berdasarkan dua prinsip dengan syarat yang berbeza. Apakah maksud pendidikan? Ia bermaksud tabiat. Kalimat tabiat berasal daripada kata dasar iaitu raba, yang merujuk kepada proses perkembangan potensi individu mengasuh atau mendidik untuk menuju kepada satu keadaan yang selesa dan matang. Masalah timbul apabila tradisi keilmuan berpecah dua yang mengakibatkan pemisahan ilmu sekular dan ukrawi. Boleh dikatakan, semua negara Islam di dunia telah mengamalkan sistem pendidikan dualistik. Begitu juga di Malaysia. Menerusi sebuah karya yang ditulis oleh Nick Aziz Nikpa, dia berkata bahawa program pendidikan yang dimajukan di Barat tidak sesuai untuk masyarakat negara ini kerana pendidikan berikut mengamalkan prinsip dualisme dan sekularisme yang mengasingkan ilmu keduniaan dan ilmu agama. Dengan apa yang dibahas olehnya, ia boleh diringkaskan bahawa dualisme dalam pendidikan adalah pengasingan ilmu agama dan ilmu moden. Pengasingan intelektual ini boleh dikaitkan dengan penjajahan British atau Barat di Tanah Melayu yang berlaku pada Ogos 1945. Di sana, penjajah British membentuk jawatan kuasa khas yang menghasilkan laporan pendidikan Cheeseman 1946. Ini merupakan percubaan pertama kerajaan kolonial British untuk menyusun semula dasar pendidikan di bawah pengurusan Malayan Union. Sebagai gambaran yang lebih jelas tentang dualisme dalam pendidikan, ia hanya tertumpu pada satu aspek pendidikan, sama ada dari pendidikan agama seperti akidah, tauhid atau pendidikan umum seperti sains, matematik, geografi dan lain-lain. Kemudian berterusan sehingga kini yang mengamalkan pendidikan sekular. Pendidikan yang sepatutnya diterima oleh masyarakat adalah tidak seimbang. Akibatnya, pelbagai sekolah pendidikan berbahaya seperti liberalisme, rasionalisme dan saintifik muncul. Sistem pendidikan sekular bermula dengan tubuhnya sekolah free school dan pemerintahan Inggeris di mana sekolah tersebut menggunakan bahasa pengantara iaitu bahasa Inggeris. Matlamat pendidikan Inggeris adalah memberi pendidikan sekular dan liberal. Penyokong pendidik Islam mula mempertimbangkan cabaran pendidikan Barat untuk mewujudkan institusi pendidikan baharu dengan kurikulum yang lebih formal, teratur dan lebih luas. Dualisme dalam pendidikan dapat dilihat melalui reformasi pendidikan. Antaranya dapat dilihat di dalam laporan Cheeseman. Laporan Cheeseman bertujuan untuk menjadikan pendidikan rendah percuma dan tersedia dalam banyak bahasa dan menjadikan pendidikan menengah termasuk sekolah menengah yang tersedia dalam bahasa Inggeris, Melayu, Mandarin dan Tamil. Ia juga mengesyorkan agar semua sekolah di Tanah Melayu mengajar bahasa Inggeris sebagai mata pelajaran wajib, tetapi sarangan ini tidak difokuskan dengan baik dan tidak mengambil kira isu integrasi sosial dalam kalangan masyarakat berbilang kaum. Laporan Barnes. Laporan ini mencadangkan bahawa matlamat pendidikan mesti membentuk wajah negara dan merupakan percubaan awal untuk mewujudkan sistem pendidikan nasional. Sistem vernakular yang berasingan harus dihapuskan dan sekolah semua kaum digantikan dengan sekolah yang sama, iaitu sekolah kebangsaan. Terdapat juga perubahan asas yang dicadangkan dalam laporan Barnes, iaitu dengan memindahkan bahasa pengantara di semua jenis sekolah di Persekutuan Tanah Melayu kepada bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Selain daripada itu, laporan Fenwu.
Laporan Feren Wu diperkenalkan sebagai tindak balas kepada ketidakpuashati rakyat Cina terhadap laporan Barnes. Selain memperjuangkan kedudukan orang Cina, laporan itu dilaporkan untuk menasihati penciptaan buku teks di sekolah Cina berorientasikan Melayu sebagai cara untuk mendekati masyarakat Cina. Laporan Razak. Laporan ini adalah usaha pertama untuk menggalakkan integrasi sosial melalui pendidikan. Laporan ini mempunyai beberapa matlamat, iaitu untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, menyediakan keperluan pendidikan yang mencukupi, mewujudkan sistem pengurusan pendidikan yang cekap dan untuk merapatkan jurang di antara kaum. Dan terakhir sekali, Laporan Rahmat Talib. Laporan Rahmat Talib ini bertujuan untuk mengukuhkan dan menambah baik matlamat, konsep dan sistem pendidikan yang terkandung dalam Laporan Razak. Sekarang saya akan membincangkan tentang dualisme dalam pendidikan di Malaysia. Pertama sekali, sejarah penyebaran dualisme dalam pendidikan di Malaysia. Pada tahun 1977, pada persidangan dunia pendidikan Islam pertama di Mekah, dualisme dalam pendidikan hangat diperkatakan. Tanah Melayu juga merupakan antara negara Islam yang terkesan dengan isu dualisme. Dua sistem pendidikan umat Islam di Malaysia telah ditubuhkan selepas penjajahan British pada abad ke-18. Pada asalnya, pendidikan Al-Quran dan agama dalam bentuk sekolah dan pondok Al-Quran merupakan satu-satunya sistem pendidikan sebelum British tiba. Dalam sistem pendidikan Islam, mereka akan mempelajari tulisan Melayu dan tata bahasa Jawi. Sekolah pondok ditubuhkan pada awal abad ke-18 dan dihormati oleh ulama yang berpendidikan di Mekah. Sistem pendidikan ini pada masa itu terhad dari segi ilmu, namun ia tetap bersesuaian dengan konteks kehidupan ketika itu. Pendidikan ini fokus kepada ilmu-ilmu seperti syariah dan ilmu instrumental. Manakala penjajahan British menyebabkan wujudnya sistem pendidikan sekular di negeri-negeri tersebut. British menyusun strategi bersetuju membuka sekolah vernakular Melayu di sekolah Al-Quran yang menyebabkan peminggiran pengajian agama. Pendidikan bahasa Melayu hanya terhad kepada sekolah rendah. Matlamat utama pendidikan kolonial adalah untuk menyediakan pendidikan sekolah yang percuma. Di peringkat menengah, terdapat beberapa sekolah pendidikan seperti sastera dan sains yang selaras dengan dasar utilitarian kerajaan untuk membangunkan insan yang boleh berkhidmat kepada pembangunan ekonomi negara. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang isu-isu dualisme dalam pendidikan. Isu pertama adalah memberi tumpuan kepada satu aspek pendidikan. Pendidikan telah menjadi asas yang paling penting untuk semua orang. Banyak kursus yang diperkenalkan dan diajar di sekolah negeri yang lebih tertumpu kepada mata pelajaran yang bersifat sekular. Contohnya, mereka lebih menitik beratkan pendidikan umum seperti matematik, sains, geografi dan bahasa Melayu. Ini menunjukkan bahawa matlamat sekolah kebangsaan adalah untuk melahirkan pelajar atau individu yang tersohor dalam dunia sains. Pendedahan kepada sejarah Islam ini lebih memfokuskan kepada pemikiran pelajar tentang agama dan bukannya terbuka kepada pengetahuan am, kerana yang menekankan hanya fokus kepada disiplin berasaskan agama. Secara umumnya, kita dapat melihat perbezaan yang sangat jelas dan ketara antara dua-dua bidang pendidikan ini, yang kedua-duanya mempunyai dasar pendidikan mereka tersendiri. Isu kedua adalah kejayaan masa hadapan. Pada era hari ini, semua lapisan dan lapisan masyarakat lebih mementingkan kejayaan masa depan mereka. Kebanyakan ibu bapa sangat risau dan bimbang tentang kejayaan masa depan anak mereka. Dunia moden kini lebih mementingkan bidang pekerjaan yang melibatkan ilmu dunia atau sistem pendidikan negara. Sebagai contoh, kita dapat lihat bahawa kini hampir kebanyakan pelajar telah merebut kejayaan doktor atau guru dan impian kejayaan mereka. Maka mereka lebih berdaya saing dan cuba mempelajari sains dunia untuk mencapai cita-cita menjadi profesional dalam bidang yang dipilih. Tambahan pula, saya akan membincangkan tentang cabaran-cabaran dualisme dalam pendidikan.
Cabaran pertama adalah tiada keseimbangan antara kehidupan duniawi dan kehidupan ukrawi. Ini bermaksud bahawa kehidupan dunia adalah lebih tertumpu hanya kepada hal-hal duniawi dan tidak mengambil kisah tentang kursus dalam bidang agama yang merupakan tiang utama kehidupan. Sebagai hamba manusia dan Muslim, kita terikat kepada ilmu-ilmu agama kerana ia perlu diamalkan dalam kehidupan kita. Jelaslah bahawa kedua-dua bidang pendidikan yang berbeza ini telah menjadi penghalang kepada pelajar untuk mengimbangi kedua-dua aspek pendidikan. Oleh itu, pelajar pada masa kini lebih suka memperkecilkan ilmu yang berteraskan agama kerana mereka dilahirkan sudah biasa bersikap terbuka terhadap segala-galanya. Bagi mereka, amalan Islam ini hanya tertakluk atau hanya satu tuntutan pelaksanaan kepada ibadah semata-mata. Cabaran yang kedua adalah keterbatasan memasuki ke institusi pengajian tinggi. Sebagaimana yang kita sedia maklum, pelajar-pelajar dari lepasan sekolah agama mempunyai keterbatasan untuk memasuki ke IPT. Ini adalah kerana pemilihan kursus yang diberi adalah sangat terhad. Keterbatasan membuatkan mereka memilih dalam bidang yang sama, iaitu bidang keagamaan. Baki daripada mereka tidak dapat ditempatkan di mana-mana IPT, walaupun keputusan mereka lebih baik daripada pelajar lain dari sekolah kebangsaan. Ini jelas menunjukkan bahawa dualisme memberi impak negatif kepada pelajar-pelajar sekolah agama ataupun sekolah menengah kebangsaan. Cabaran yang terakhir adalah keruntuhan akhlak. Sudah terang lagi bersulu, jelas menunjukkan bahawa dualisme ini dapat meruntuhkan akhlak para pelajar. Perkara ini berlaku akibat pelajar-pelajar tidak mempunyai pengetahuan yang luas tentang agama. Oleh itu, mereka tidak dapat mengawal perilaku diri mereka. Malah, keruntuhan akhlak ini membuatkan pelajar berfikir menggunakan akal semata-mata, tanpa melihat di sisi agama itu sendiri. Apa yang mereka rasakan betul dan tidak melanggar mana-mana syarak di dalam Islam, mereka akan terus mengikutinya. Perkara ini telah membunuh jiwa-jiwa anak muda secara halus di dalam diri mereka kerana mereka sudah terbiasa dengan budaya-budaya barat. Sebagai contohnya, pergaulan bebas ini kurang penyekatan di dalam ajaran dari segi pendidikan. Seterusnya adalah tentang kaedah penyelesaian dualisme dalam pendidikan. Satu model co-curriculum serta pembelajaran bersepadu telah dilaksanakan untuk mengintegrasikan kedua-dua bidang ilmu, iaitu bidang ilmu sains dan bidang ilmu agama. Satu bidang co-curriculum yang telah dilaksanakan bagi menyelesaikan masalah dualisme dalam pendidikan adalah pendidikan bersepadu. Pendekatan yang diambil ini bagi mewujudkan pendidikan yang menyeluruh. Ia juga merujuk kepada pendekatan pendidikan yang seimbang, relevan, dinamik, komprehensif dan contemporary sebagai satu pelaksanaan yang berkesan dalam zaman moden kita pada hari ini. Hal ini kerana pentingnya kita membangunkan generasi yang baharu kerana ia mampu menunaikan tanggungjawab sebagai pemimpin dan juga mampu menghadapi rintangan yang akan datang di masa hadapan. Sebagai contoh, pendidikan berteraskan Al-Quran dan Hadis di samping mengintegrasikan disiplin pemikiran untuk membina ummah yang berteraskan akidah. Seperti mukadimah yang kita dapat lihat di dalam penciptaan manusia. Manusia dicipta daripada segala aspek pendidikan yang menyeluruh seperti dalam ciptaan yang terbaik. Jadi, sumber ilmu mestilah merujuk kepada sumber utama, iaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Ia sebagai menyuburkan minda dan badan dan juga sebagai sumber utama untuk manusia, pengalaman dan idea berdasarkan kawalan Islam. Dan juga segala proses pembelajaran dan pengajaran menimba ilmu itu adalah tidak terlepas sama sekali daripada segi tauhid, sama ada dari segi rohani, jasmani maupun rohani. Dan juga kita dapat lihat pada tahun 1987, falsafah pendidikan kebangsaan mentarifkan pendidikan seluruh insan sebagai berasaskan kepercayaan dan juga ia berasaskan kepatuhan kepada Tuhan, keseimbangan dan keharmonian dalam perkembangan intelek, rohani, jasmani dan juga serta emosi individu serta juga mempunyai akhlak yang baik. Akhirnya, tauhid itu sendiri mesti diambil sebagai paksi ilmu
ia juga untuk menyedarikan semua manusia bahawa hakikat kejadian manusia itu hanya berniat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga mereka yang beriman kepada keesaan Tuhan. Bukti daripada penemuan ini adalah sebagai penguatkan keyakinan kepada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah teras segala-galanya. Seterusnya saya akan menerangkan tentang kesimpulan rumusan terhadap kajian yang telah kami kaji ini. Sejarah tamadun Islam telah menunjukkan bahawa ilmu dan pendidikan Islam adalah satu. Pengetahuan dan pendidikan yang berkembang adalah salah satu penolakan faktor duniawi yang telah mengatasi segala-galanya. Secara umumnya kita dapat lihat, faktor agama bukanlah pertimbangan utama untuk perkembangan ilmu dan pendidikan, tetapi seterusnya membawa kepada perkembangan sekularisme. Pada masa yang sama, faktor proses globalisasi dan juga faktor positif yang sedia ada turut memerangkap umat Islam kita pada hari ini dalam proses pembaratan. Penjajahan barat telah membuka kita idea, suatu idea yang baru, gaya hidup yang baru, ekonomi yang baru dan juga teknologi yang amat ketara dalam kehidupan umat Islam, khususnya dalam kalangan generasi muda kita pada hari ini. Secara kesimpulannya, pendidikan agama kita yang berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadis mestilah menjadi tunjang kepada semua pendidikan di dalam dunia ini. Ini bermakna ilmu-ilmu yang wujud di dunia ini selain Islam ini adalah sememangnya berakar umbi daripada Islam itu sendiri, dan juga ia berkait rapat antara satu sama lain. Semua ini juga termaktub di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Ini kerana Al-Quran dan Al-Hadis adalah perlembagaan Islam yang bernilai sehingga akhir zaman daripada dulu sehingga kini. Akhir sekali, saya akan menerangkan tentang cadangan konsep dan ideologi dualisme di dalam pendidikan. Kita dapat lihat, terdapat banyak pihak yang terkesan daripada ideologi dualisme ini yang diterapkan secara berterusan di dalam sesebuah kelompok masyarakat. Oleh itu, pelbagai cadangan telah diutarakan bagi menghapuskan ideologi ini supaya lahirnya masyarakat yang harmoni dan juga berakhlak mulia, sekaligus melahirkan modal insan yang berjaya dengan fikiran yang jelas dan benar. Antara ideologi dualisme yang harus diperkenalkan secara lebih terperinci kepada segenap masyarakat adalah supaya mereka menyedari akan keburukan ideologi tersebut. Cadangan lain adalah golongan-golongan yang bertanggungjawab, sama ada agensi kerajaan ataupun sukarelawan bebas di Malaysia, mestilah membuat satu kempen ataupun kelas motivasi bagi mengenai ideologi dualisme. Ini bertujuan untuk menarik perhatian masyarakat untuk sama-sama membantu serta menghapuskan ideologi dualisme yang hanya akan membawa keburukan kepada masyarakat sejahtera. Sekian sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.